Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri'h alaina sabran wa sabbit aqdamana wa sunna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Apa-apa pun kita terima kasih pada Allah. Syukur ni kena kata. Saya teringin nak jadi abdan syakuran. Kan baru ni kita cerita siapa dia? Nabi Nuh AS. Dia seorang hamba, ya Allah kata kat kita abdan syakuran. Selalunya pukul 12, pukul 8 dia tukar dah. Alhamdulillah. Bagus adalah ada perkembangan yang bagus. Pukul 12 tak boleh tidur, pukul 8 dia bagi. Alhamdulillah, ya. Perpaduan ummah. Okey, kita kena try, kita kena cuba. Ustaz dan nampak biasa, kita manusia sekali duduk atas muka bumi, kita tak nampak akhirat, tak nampak alam kubur, tapi kita beriman, mengatakan semua daripada kita akan pergi sana, sepi sana. Dan ramai di kalangan kita pun dah pergi dah. Mak-mak kita, tok kita semua dah pergi dah. Kita akan ikut, lambat laun kita akan pergi juga. Lambat laun kita pergi. Bila kita pergi, kita suka sangat-sangat nak jadi hamba yang abdan syakuran, hamba yang bersyukur pada Allah. Syukur. Ustaz. Satu last sekali. Mereka Allahu Akbar kabira. Mampu laku malam ni. Malam apa? Malam ni cap gomeng ke? Tak apalah. Mengaji ni kena cobaan, dugaan. Baik, kita ambil hadis yang pertama berkenaan dengan kita pertama di sini. Dia kata hakul muslim ala muslim. Walaupun mengaji lambat, faham tak apa, daripada mengaji duk habis apa pun tak faham. Hak kita sebagai seorang Islam kepada orang Islam yang lain. Tajuk dia orang Islam dengan orang Islam. Dia tak termasuk orang kafir apa pun. Kalau jadi pada orang kafir itu second class. The first class, utamakan pada orang yang mukmin dulu. Untung tak? Untung kita jadi orang mukmin, untung jadi orang soleh. Tapi syarat-syarat tu tak ada. Kita bukan mukmin yang sebenar. Baru semalam kita ambil kan suratul Anfal, suratul Mu'min. Surah berkenaan dengan innamal mu'minuna idza dzukirallah. Orang mukmin ni mulut lidah selalu ingat dekat Allah, sebut nama Allah dia kagum, dia baca Quran dia bergementar. Ni sifat-sifat Allah. Tawakal dia terlalu sangat kuat, bergantung hidup dengan Allah Ta'ala ni kuat. Apa tak? Bila kita nampak orang tu orang mukmin, kita tak tahu peribadi dia. Kita nampak dia mukmin, dia main semayang, mengaji, yang tu yang ni semua, hak kita kena bagi kat dia. Tapi kalau kita tengok dia goyang, kita tengah duk kuliah, duk main sepak takraw nak mampu dengan surat pendek, hang lepas malah kita sepak hang mampu nampak tak. Tengah kuliah duk jalan, hang duk baling aku baling pi. Jadi dia tak kategori orang-orang yang mukmin. Hilang daripada 6 sifat bagi kat dia. Nak bagi salam boleh tak? Terpulang, tapi tak berkewajipan. Assalamualaikum, tak bagi pun tak apa. Apa sejahtera yang ada pada dia? Rugi tak? Rugi. Ni kita mengaji hukum tentang sini. Hari ni dia masuk yang ketiga. Nak pergi habis dah hari ni. Sempena dengan raya kan. Yang ketiga. Sakitlah kepala otak aku duk dengar tu. Sabar ustaz, sabar. Innallaha ma'as-sabirin, kan orang tua kata. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang sabar, aku pun sabar lah ini. Muka surat 18 yang ketiga. Nak jadi orang mukmin dia kata, mukmin dia kata wa idza tansahaka fansahu. Bila dia minta nasihat, bagi kat dia. Dia minta nasihat, bagi kat dia.
Nampak tak? Ketiga dia kata kat sini, memberi nasihat jika diminta. Bila diminta, bagi kat dia. Bagi kat dia. Tapi tajuk ni, tajuk dia kat, kita orang mukmin, dia minta tolong bagi kat aku nasihat ni. Pasal apa? Tak tahulah aku ni kadang-kadang satu macam on off iman aku ni. Dia main ribut, main taufan. Kadang dia main tak elok. Tak tahu nak kata apa lah, tolong bagi tahu kat aku. Kita pun kita tengok perlu bagi. Tak perlu. Ada orang tikrar. Ada orang berkali-kali kita bagi tak berubah. So kita kata tak perlu dah nasihat, kita ubah yang kedua ialah doa. Tuhan, setiap kali dia minta nasihat dah bagi berbuih mulut dah. Pasal kita anak kita, mak nasihat kat cik lah, aku mak ni berbuih mulut dengan hang. Sampai hang meluat kat aku, hang suka kat bapak aku. Bapak hang pasal apa? Pasal bapak hang tak pernah bagi nasihat kat hang. Aku ni tak berkenan sikit, aku tegur. Jadi last kali ustaz, dia minta nasihat, saya buat macam mana? Dia doa lah, minta dengan Allah. Kita orang duduk di bawah ni minta yang di atas. Tuhan, ni anak aku, bagilah dia ni ada kuat iman sikit. Semua 6 jantan yang aku duk jaga ni Allah Tuhan, aku tengok seorang pun tak berjenis tentang solat. Bila mereka berkumpul kalau raya, ingatkan dia baik, dia bergaduh. Tengah duk makan dia bergaduh. Dia ingat makan nasi dalca, dia lempak depan kita. Kita pun kata, ya Allah, macam ni punya ada kan ada. Nasihat dah bagi, yang tu dah bagi. Nampak tak? Anak-anak minta. Namun langkah yang akhir sekali kita doa. Doa yang paling baik sekali bila mana orang minta, kita kata, ya Allah, aku tak mampu ya Allah nak nasihat. Dan nasihat dah tegur macam-macam cara dah bagi dah. Last sekali kita doa. Kadang-kadang kawan kita pun kita tegur, tolonglah kalau boleh makan ni nasi lemak, lepas makan bila tak dalam bakul. Dah tegur berkali-kali. Tegur dan sekali kita kata nasihat lah, doa lah ustaz, buat macam mana? Dia jadi satu macam, tegur berkali-kali dah. Sampai nasi lemak pun tak main dah. Dah tegur nasi lemak kata dah. Makan kata pi letak, makan pi letak. Sampai dah tegur selalu. Sampai nasi lemak pun tak ada dah. Bukan tekan nasi lemak. Teh tarik tu pun tak ada dah. Pakej semua tak ada. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, bila nasi lemak tak ada, teh pun tak ada, orang pun tak ada. La ilaha. Ya Allah, ya Tuhan. Ustaz Ali hang kena mai lah macam mana hang tak boleh ngajar kan. Maka tajuk yang ketiga dia kata kat sini, memberi nasihat jika diminta. Dia minta bagi nasihat. Asal Allah Subhanahu wa taala kata apa? Innamal mu'minuna ukhwatun. Innamal mu'minun, sesungguhnya kita orang mukmin ukhwah, saudara. Walaupun bukan adik-beradik, bukan apa, tapi hubungan silaturahim di antara yang keluar daripada perut dengan silaturahim Islam lebih kuat. Bayangkan hubungan apa nama pakcik Nabi dengan sahabat Nabi, mana lebih kuat? Sahabat dia lebih kuat. Sampai sanggup ya Allah jaga hati perut Nabi, peduli tentang Nabi, sahabat dia radhiyallahu anhu. Macam tu kita pun kadang-kadang kita main kuliah ni, kita boleh bersembang tentang Islam, tentang agama dengan kawan-kawan, tapi dengan adik-beradik tak boleh. Dengan abang, kalau saya nak tunjuk terror lah, hampir aku kenal siapa. Sikit mukadimah kita buka tentang abang kita tak boleh. Tapi dengan kawan kita boleh seronok, duduk sekuliah sekali, makan sekali, yang tu sekali. Ini nikmat. Nikmat. Pada tu Quran kata innamal mu'minuna ukhwah. Sesungguhnya yang dikatakan mukmin tu ukhuwah. Belum tentu lagi adik-beradik kita menjadi orang mukmin. Betul tak? Innamal mu'minu, sesungguhnya orang mukmin ni bersaudara. Itu nikmat kita main kuliah ni, lagi banyak kita dapat. Lagi duk mai kita kenal. Kenapa? Orang-orang yang berkuliah. Hang kenal aku kenal hang. Nampak tak? Sakit demam kita diperdulikan. Di sini apa kena berat, bukan mengaji tu habis. Tak ada nilai ukhuwah tu, tak ada. Tengok Quran kata, yang kedua dia kata apa? Maka kata Nabi SAW, kemudian dia kata juga berfirman, mensifatkan akhlaknya para Nabi.
Allah Ta'ala kata akhlak Nabi ni, yang kata Nabi tu, wa ana lakum nasihun amin. Wa ana, aku ni, apa gelar Rasulullah, aku ni adalah hanya memberi nasihat. Apa nak dengar, tak mau dengar, sudah. Apa percaya, kata aku amin, aku orang yang dipercayai, aku nak bagi nasihat dekat apa. Kalau nak dengar, tak mau dengar, sudah. Maka Nabi, sifat Nabi ni, pasal tu sifat yang kata benar, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris bagi Nabi. Mulut lidah ulama memang nasihat. Pasal tu ulama-ulama dulu kuliah-kuliah dia beletiak je. Dia nak perbetul kita dulu. Hang mengaji elok-elok, dia kata. Tutup guru kita dengan 1, 2, 3 ayat dia duduk beletiak. Baru dia masuk mukadimah. Kita tahu nak pergi habis kitab, panggil dia hegeh-hegeh tak habis. Apa dah kau? Allahu Akbar kabirah. Disebut, dia kata, oleh Imam Bukhari nombor 57 dan Imam Muslim 56, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kita tahu Nabi sayang dekat dia. Bila sebut nama sahabat yang berkenal-kenal, ada sahabat-sahabat tertentu Nabi sayang dekat dia. Macam semalam kita cerita berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sayang sudut apa dia? Nabi sayang gila-gila dekat dia. Allah nak bagi ke ada hidayah. Umur 17 tahun lepas SPM dia beriman. Yang Sa'ad bin Abi Waqqas, dahsyat, dia tak ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Subhanallah, dia nak bersih diri dia nak ambil harta bagi pada Allah. Orang yang kena agama ni senang tau. Tapi bila kita duduk main kuliah ni, salah satu tujuan dia nak bagi dapat hidayah tu dan taufik Allah, nak bagi dapat iman tu yang strong, yang tak boleh gugat siapa-siapa pun. Yang tu duk main kuliah, nak try nampak tak. Tapi kadang-kadang kita ni itulah, kita iman lemah kan. Dia main tiba main satu macam ribut, dia tak main pula. Pasal tu kita kena ambil juga fatwa Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? 3 kali saja, 3 hari ceramah tak ada, agama tak ada, apa tak ada, dah dot dah. Satu dot hitam tu, ya Allah, kita nak hilangkan dia, amat sukar. Pasal tu dot dalam kuliah ni cari apa? Nur. Semua orang tahu nur. Nak cari benda yang gelap, nak cerah kehidupan kita, main duduk dalam sini. Nampak tak? Tak apa kulit kita gelap pun tak apa, tok siap tak apa, namun hati kita cerah. Bilal gelap nak mampu, Bilal gila, ya Allah, gelap gila, boleh tahan lagi. Kalau Bilal subhanallah, tapi gelap dia sampai orang di atas suka kat dia. Faham tak ni? Tu dia, nampak tak? Tak tahu dah nak cakap. Jabir bin Abdullah, pasal bapak dia Abdullah bin Haram syahid dalam peperangan Uhud. Pasal tu bila kita usung orang kalau pergi umrah, sonok kita cerita sikit-sikit. Kita cerita, kita pergi dah Uhud, dah boleh nampak Uhud, dia boleh duduk nak cerita la ilaha illallah. Bukan kita kat gambar. Okey, Uhud. Kalau tahan pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata apa? Saya, dia kata, membai'ah Rasulullah. Aku angkat tangan berjabat dengan Rasulullah. Nabi memang sayang dekat dia, sampai Imam Syafi'i berkali-kali ustaz kata, bab sebut sama nama Jabir bin Abdullah, ayat mata meleleh. Pasal dia pun faham. Dia baca-baca riwayat tentang Jabir bin Abdullah, tersedu-sedu nak teruskan hadis tu. Allahu Akbar kabir. Apa dia kata? Aku bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, jaga solat. First kali Nabi kata solat. Betul tu, solat ni penting. Solat ni penting sangat-sangat. Imam Zahabi dia punya tegas gila-gila tentang solat ni. Terutamanya solat kena cantik, tak rokok dengan sujud. Walaupun ada perbahasan ulama, nak pergi elok solat ni, rokok kita, sujud kita. Bila kita rokok, fa'azimu fihi rabbak, membesarkan Allah, kena ada. Bila kita sujud, fashtahidu fi du'a, minta apa yang dai dekat dengan Tuhan. Pasal tu anggota ni bagi sempurna, 7 ni sempurnanya solat. Sempurnanya solat, nampak tak? Maka Nabi bagi tahu dia, jaga solat. Dan bila hang solat, keluarkan zakat. Jangan ada ibadat-ibadat kita terganggu dengan zakat. Semaya mengaji ni keluar-keluar zakat.
takut dengan bila tak keluar zakat, dia belenggu, hidup kita dia belenggu. Masalah kita tak akan settle. Masalah kita ada apa-apa permasalahan hidup kita tak akan settle sebab zakat. Sebab zakat. Hampa jangan kedekut lah. Mai kuliah kadang-kadang, ustaz, duk mai kuliah ni saya tak kuat. Nak kuat macam mana? Hang tak boleh derma. Masuk kuliah, bismillah. Bersihkan diri dulu. Bersihkan diri dulu. Nampak tak? Yang ketiga dia kata kat sini, memberi nasihat kepada setiap orang Muslim. Dia pesan 3 benda ni. Jaga solat, sentiasa jangan kedekut bak keluar zakat ke. Yang ketiganya, mulut lidah hang nampak hang tegur. Ada orang berani tegur, ustaz kadang-kadang pun tak berani. Kita nampak orang gila nak tegur manusia ni, keluar daripada surau ni, daripada kampung nak tengok, alamak depa ni. Nak tegur ni boleh kira ya Allah. Cuma kadang-kadang kita nak praktik benda ni tak mampu. Kita tak mampu. Tapi kita try juga tegur dengan kawan kita, kadang-kadang tegur diri kita. Aku hari ni berapa teguran yang aku tegur orang mukmin. Berapa teguran yang aku tegur orang mukmin, nampak tak? Kita kena tegur. Kena tegur di kalangan kita, tegur. Boleh tegur ustaz. Tadi nak tanya ustaz buat apa tadi, mandi apa kata boleh tanya, boleh. Ada curiga boleh tanya. Okey. Demikian pula dia kata dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Imam Muslim, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik kata bab nasihat ni dia termasuk dalam bab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman sebenarnya, tak sempurna iman. Iman kita takkan sempurna. Iman kita takkan sempurna sehingga ya Allah kita sayang kepada saudara kita macam mana kita sayang kat diri kita. La yu'minu ahadukum, takkan beriman salah seorang daripada kamu. Mana-mana orang takkan ada ciri-ciri keimanan sehinggalah nampak keimanan dia. Yuhibbu hatta yuhibbu li akhihi, hatta yuhibbu li akhihi. Dia memang sayang kepada saudara mukmin dia. Apa di kalangan nampak ni kena ada kasih sayang yang lebih. Kadang-kadang kita kata apa? Pasal apa aku sayang dia lebih sangat-sangat berbandingkan dengan orang-orang lain, walaupun darah daging aku sayang sudut keimanan dekat dia. Aku boleh duduk semayang mengaji dengan dia, aku semayang dengan dia, aku sentuh batang tubuh dia. Kadang-kadang setiap kali aku jumpa muka dia lebih daripada aku jumpa adik aku sendiri. Orang tu lebih kita kena sayang, lebih kita kena pedulikan. Tanda kata ada iman ni hadis, ma yuhibbu li nafsi. Macam mana hang suka kat diri hang, macam tu hang kena suka kat dia. Apa benda kita suka? Kita suka beli satu kitab, beli kat dia kitab sama. Dia kawan kita nak tengok, selalu mai kuliah kitab tak ada. Nampak tak? Kita tanya siapa? Aku dah hafal semua kitab, Allahu Akbar. Tak payah beli kat dia. Apa kita nak baca ni dia dah hafal dah. Itu kelebihan ni. Kadang-kadang kita mengajak sunnah ni, dia dah tahu dah apa benda nak sebut tu. Imam Muslim dia kata dalam sahih dia meriwayatkan daripada apa nama, At-Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni berkenaan dengan Dajjal kan. Apa dia kata? Bahawasanya Nabi SAW bersabda, At-Tamim Ad-Dari kot. Ya. Dia kata apa? Ad-dinu nasihah. Agama ni nasihat. Kita nak nasihat untuk apa? Qulna untuk siapa nasihat? Liman ya Rasulullah? Kami pun bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah, Allah. Maksudnya kita nasihat untuk Allah. Wali kitabih Al-Quran. Wali sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali rasulih sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali aimatul muslimin wa ammatihim. Yani selalu kita dengar kan? Betul tak? Jadi selalu kita dengar dan kita faham dah. Selalu kita dengar. Dan nasihat itu adalah tonggakan agama. Nasihat ni memang ad-dinu an-nasihah. Agama dengan nasihat tak boleh nak dipisahkan. Kena nasihat. Yang kita main kuliah ni,
Kadang-kadang kita kata nak main mengaji, dia duduk beletiak je. Yang beletiak tu nasihat, oi. Kita nak main mengaji atas muka, dia duduk beletiak nampak. Nampak tak? Nampak tak? Agama tu adalah nasihat. Yang duduk dengar agama ni adalah nasihat. Maksud dia kata kat sini, nasihat bagi masyarakat pada umumnya. Apa nasihat pada kita nak bagi pada masyarakat umum dia? Adalah dia kata menuntut mereka menuju apa saja yang membuatnya semakin baik. Kita kena buat semua program kebaikan. Itu nasihat kita. Nasihat kita, buat semua program yang baik-baik dalam urusan dunia dan akhirat. Kita ajak. Nasihat kita kata, marilah kita buat satu aktiviti yang baik-baik dalam kampung ni. Kampung ni semua ada orang Islam. Marilah kita buat satu pendekatan daripada main sepak takraw tu. Kita join sekali. Kita main dengan mereka. Tapi kita main, kita punya cara pakaian dengan mereka cara pakaian lain. Satu. Cara kita masuk dengan mereka. Yang keduanya, kita main, kita tak menjerit. Slow je, baling. Dia ampak aku, tak. Kita tunjuk akhlak yang aku ni semayang. Kan? Cara pakai kita. Cukup azan, belum azan kita dah pindah. Minta maaf, aku nak balik ni. Kita tak beletiak dengan dia. Tapi tingkah laku dia terupa tengok. Aku tengok dia best lah. Dia boleh jadi kawan lah. Dia kadang-kadang main sekali. Bola kalau pecah dia beli. Itu kalau kita nak impon duit, dia infak, nampak tak? Kita niat kita buat tu untuk mendekatkan saudara kita. Kita tak abai dia. Rasa dia kampung kita. Salah satu nasihat yang first sekali dalam kampung. Nasihat yang first menjadi fardu kifayah. Tapi ada gerakan yang usaha yang lain mau terlepas. Dia menjadi nasihat yang fardu ain tau. Nampak tak? Bila ada orang buat, dia jadi fardu kifayah. Hang tak payah lagi dah. Hang doa je. Nampak tak? Jadi aktiviti surau ni pun kadang-kadang dengar sampai keluar ke? Speaker dahsyat. Sampai luar duk dengar tiap hari. Telinga pekak. Nampak tak? Waqrun, Allah Ta'ala kata boleh dengar. Tak tahu daripada kata nasihat apa ke. Dia bila tengok TV tu, ya Allah tu nganga. Siapa jadi presiden, adakah pelantikan presiden ke timbalan, adakah? Nampak tak? Baru nak diusulkan, duk tengok benda tu je. Dia pula jengkel tengok. Yang duduk pula, ya Allah, umur 66. 66. Empat bayangkan, ya Allah, umur, ya Allah, musibah dah. Dengan rumah tak seberapa. Kena slow-slow. Rumah tak seberapa. Pengurusan rumah kita tengok. Lepas tu tangga dada kadang-kadang pergi sidai baju. Aduh, sakit kepala otak, ya Allah. Rambut macam singa. Contoh, bukan kita nak kata kita cerita, nampak tak? Macam tu punya keadaan. Bila kita tengok macam tu, kita kata la haula wala quwata illa billah. Esok lusa kalau jadi dekat ada apa-apa, kita kesian tak? Kesian yang berlaku dalam kampung kita. Seorang mati macam tu saja, Allah pasti akan tanya dia. Dia akan kata, depa duduk di masjid tak panggil pun ai, mampu hang. Depa buat, depa suku-suku depa saja. Kadang-kadang ada nasi lemak saya dah tengok nak bagi tak bagi pun. Mampu duk lalu dah duk panggil anak pergi ambil satu, dia kata tak boleh, hang tak mesti tak boleh. Nampak tak? Kata Ustaz duk tengok bila nasi lemak mai dia hantar anak dia mai, kita duk tengok. Hantar anak mai tak apa. Tu sekarang. Tu kurang-kurangnya anak dia kata, mak cik ambil kat surau mak. Bagi dia dengar perkataan surau tu wujud depan dekat rumah dia. Kita jangan jadi zalim tau. Walaupun kita hidup simple-simple macam ni, rupa-rupanya tindakan kita zalim dengan Tuhan. Dekat-dekat macam ni punya surau pun tak boleh kan nak mai. Ambil satu beg raga hamai. Ambil satu beg raga hamai, pelan-pelan hamai. Hang duduk hang nak apa? Cukup pasal tepi. Apa nasihat? Tak tahu dia ada cakap apa kan, nasihat-nasihat saya pun tak tahu balik. Mula-mula macam tu. Lama dia okey lah. Ni semua tajuk dia. Bukan senang tahu kita nak buat kerja agama. Tuhan tanya kita. Tuhan kata setelah hang reti, apa nak bagi faham? Terutamanya tanggungjawab orang yang duduk di sini.
tanggungjawab ustaz di tempat ustaz, ustaz dah buat dah surau. Dah anda panggil anak murid ustaz, tapi yang duk main dalam beratus-ratus orang, yang main 3, 4, 5 orang. La haula wala quwwata. Minum ayat ustaz, minum ayat. Bismillah. Punya zalim manusia pasal tu. Hampa nak duduk lama-lama di Malaysia lagi ke? Minta cepat matilah weh. Lagi kita duduk, kita duduk tengok benda yang kita tak boleh buat. Dahsyat akan datang. Suasana lebih dahsyat lagi akan datang, kita tengok. Sampai kita tak boleh beza yang hak dan batil, ya Allah, kelabu sangat-sangat. Zaman tu duk main dah, tu dia nasihat. Nampak tak? Menuju, dia kata apa saja, dia kata yang membuatkan semakin baik. Kita buat apa semakin baik, kita buat dalam urusan dunia dan akhirat. Orang nak buat baik, kita sokong. Okey, nampak tak? Membantu untuk menjadikan semakin baik. Menutun aib. Ini semua kerja-kerja kita. Kerja-kerja nasihat ni. Dia kata memenuhi, dia kata kebuntuan, keperluan menjaga agar tidak, dia kata, terjerumus dalam mara bahaya. Kita ajak orang jangan buat benda-benda yang berbahaya lah. Mengupayakan perbaikan untuk mereka. Kita usaha untuk jadi baik untuk diri kita, untuk orang lain pun sama. Amal ma'ruf nahi munkar. Sepatutnya setiap masjid kena buat. Dulu dia elok dah buat. Kat Selangor pun ada, tengok-tengok tak ada. Benda ni kena buat. Setiap masjid, setiap qaryah kena buat. Amal ma'ruf nahi munkar kena ada. Kena ada, nampak tak? Kena ada, program ni kena ada. Mengasihi, kita kena kasih kat dia. Kita duk tengok-tengok, kita lalu, kesian kita tengok. Dia boleh duduk suku duduk 3 orang. Hang tengok kutu aku tengok kutu hang. Buka mai di Quran. Kita kata, ya Allah, Tuhan, macam ni semua kita duk tengok dah, sedih sangat-sangat. Hang tengok kutu aku tengok kutu hang dapat. Hang dapat apa dah? Bila tengok semua ni semua ghaflatun. Kita kena kita tengok, ya Allah, kesian kat dia, Allah. Kena fikir macam mana cara nak bantu dia, pasal dia tak nampak. Menghormati orang tua. Kita ajak hormatlah kat orang tua-tua. Dan juga mengasihi orang muda. Orang muda ni kita kena buat pendekatan yang sangat-sangat. Dalam agama ni, kita banyak kena fokus orang muda. Orang muda ni kita sentuh sikit je, dia boleh main agama. Orang tua-tua ni susah. Orang tua-tua ni sikit-sikit sudah. Makcik, malam mengaji, dah. Dia tak boleh, pasal orang tua-tua ni susah untuk dapat hidayah berbanding dengan orang muda. Quran dia sebut, Ustaz mengajar Ashabul Kahfi kan, Allah Ta'ala bagi nampak Muhammad hang duduk di Mekah, semua orang tua-tua dah. Bahasa kita yang jahat sikit, tua-tua kutuk ni duduk di Mekah, mereka tak berubah Muhammad. Yang bersama dengan hang Muhammad, nak ijrah dengan hang apa? Semua anak-anak muda Muhammad. Anak-anak muda ni macam mampu, alhamdulillah. Nampak tak? Orang tua-tua kalau dia mengaji pun, dia mengaji ala kadar saja. Pasal apa? Dia tahu dia nak mati. Pasal tu dia berebut duduk di soft yang pertama, dia nak mati dah. Dulu hang duduk kat belakang-belakang. Bila dia faham, dia duduk mengaji, nampak tak? Jadi bab-bab apa nama? Kita kena dampingkan dengan orang muda, dia kata dalam kitab ni. Kena kasih dengan orang muda. Bertutur kata, dia kata, dengan cara yang bijak dan sopan. Kita kena bahasa, kita kena elok. Dengan orang tua-tua macam ni, orang tua-tua dia sensitif. Kita kena cakap bahasa-bahasa yang lembut. Makcik, apa abang? Kalau makcik ada lapang, main masjid ni, sepatutnya kita kena kata, hang kena main. Tapi kita cakap bahasa lembut sikit. Makcik kalau lapang, mainlah. Kalau Allah bagi sihat, mainlah mengaji, main mengaji, nampak tak? Tu dia. Tidak, dia kata, menyimpan bara dendam dan hasad dengki terhadap mereka. Buku ni kita jangan, kita berdakwah ni, jangan ada hasad dengki, berdendam, semua jangan. Buangkan semua tu. Walaupun yang buat kat kita tu jahat lah, yang buat kita tu terlalu, Ustaz, dia buat saya tak tahan, Ustaz. Dia bagi jatuh saya, Ustaz. Dia bagi apa pun kita kena terima. Kita yang mengaji ni, orang buat macam mana pun kita kena memaafkan dia. Siapa sekalipun, tambah-tambah dia adik-beradik kita, lagi kena memaafkan. Susah Tuhan nak bagi pada kita rahmat dalam hidup kita ni kalau adik-beradik dengan kita tak cantik. Susah.
hang sujud, hang mengaji macam mana. Hubungan adik-beradik tak elok ni susah. Kena jaga sangat-sangat. Orang buat naya kita, orang tak suka kita, maafkan dia. Ustaz pun ada juga benda-benda yang geram dalam hidup. Tapi bila pandang bakat bayar Allah, aku tahu benda tu apa nama aku sakit. Namun oleh kerana agama suruh aku sini. Tapi aku minta jangan makhluk tu main depan aku tak suka ya Allah. Kadang-kadang kita minta makhluk ni kesan untuk diri aku ya Allah. Aku tak tahan ya Allah, kalau boleh aku tak mau tengok dia. Itu. Tapi dalam masa yang sama kita kata ya Allah, aku maafkan dia. Aku maafkan dia, aku maafkan dia ya Allah. Kerana agama suruh aku memaafkan dia. Yang tu kena ada. Kita kena ada, jangan ada musuh lah hidup kita. Stop. Orang nak bermusuh dengan kita, tapi kita jangan ada musuh lah hidup. Bagi clear siap-siap. Ini tukang nasihat. Apa tak? Tu dia. Kita try lah. Memang kita ni kalah. Tapi agama suruh, nasihat syariat suruh. Tidak menyimpan, dia kata, bara dendam, hasad, dengki terhadap mereka, mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri dalam hal kebaikan. Macam mana kita suka diri kita kebaikan, macam tu dengan dia. Nampak tak? Dan membenci mereka seperti membenci diri sendiri. Kita benci dia kena ada sebab. Macam mana aku benci diri aku melakukan maksiat, macam tu aku benci dekat dia kerana melakukan maksiat. Macam tu. Terhadap sesuatu yang dia benci. Memberi nasihat hukumnya adalah fardu kifayah. Okey? Nampak tak? Ustaz, adakah kita kena bagi nasihat? Memang wajib ke? Hukum dia fardu kifayah. Artinya apabila telah ada orang yang melakukannya dan mencukupi, dia kata, maksud dia mencukupi, maka kewajipan itu gugur dari yang lain. Macam Ustaz kata tadilah, kalau ada sekelompok di kalangan surau ni hantar surat ke apa-apa ke di kalangan kampung apa ni, yang leleng tak berdakwah, selesai pasal ada orang yang sedang berdakwah. Maksudnya bawa dia pergi ke masjid. Kita kena cek setiap rumah ni. Macam kawasan ni, bapa rumah ni tak main langsung masjid. Rumah ni yang dia ada, dia nanti main Jumaat saja. Jumaat ni raya saja. Yang ni nampak kita tahu. Yang ni nanti main bila ada nasi lemak aja. Yang ni nanti main bila ada more. Yang ni nanti main bila puasa. Kita tanda, kita tahu macam mana cara nak buat macam ni. Macam wakil rakyat, dia tahu yang ni warna lain ni, aku nak tukar pergi warna dia. Dia kena fikir macam mana nampak tak? Kan? Macam tu lah kita pun. Kita kena pastikan, ya Allah, tanggungjawab ni besar. Ringkasnya dikata kat sini, kewajipan ini berlaku sebatas untuk orang Islam tertentu yang mampu melakukannya. Allah Ta'ala kata nasihat ni pada orang yang mampu. Falyakhul khairan aw liyaskut. Nasihat ni, kalau dia mampu cakap benda yang baik-baik, teruskan. Ataupun dia tutup mulut, dia berdoa. Ada orang dia tak mampu nak nasihat pasal mulut dia laser. Ada orang, ya Allah, kau nasihat, aku nak bagi tahu kat hang terang-tentang, aku tak simpan di hati tau, aku nak cakap dengan hang. Tapi mulut, Allahu Akbar. Allah, memang ada orang kata mulut dia jahat, hati dia baik. Bila mulut macam tu, hati pun sama juga. Badakan mulut, ya Allah, mulut saja jahat, hati baik, yang tu semua simpan buang. Kalau hati yang baik, dia main daripada mulut lidah yang baik. Kadang-kadang kita kata dia ni memang mulut jahat tapi hati baik. Hantar aku macam tu. Manusia kalau terdidik dengan ya Allah dalaman yang elok, dia keluar semua elok-elok. Pasal tu agama tidak menggalakkan langsung orang-orang yang boleh musnahkan ibadat kita, iman kita. Kena kita pergi cari kawan-kawan yang jenis semak perut macam tu. Jangan kurangkan. Bila kita mengaji, semua tu kena kurangkan. Kawan-kawan yang boleh rosakkan. Penat kita mengaji, penat kuliah, penat berkuliah, tapi campur dengan budak-budak, Allahu Akbar. Bukan kita tak mau campur dengan mereka, ala kadar, tak boleh banyak sangat. Kadang-kadang kita duduk di kelas ni, hampa tengok jam, pukul 8.45 tak habis lagi. Tapi bila duduk tangga kedai kopi, pukul 11, 12, 1, tak rasa apa. Bab demi bab dia sembang. Bab apa? Kuliah, kalau pun nak tengok kuliah yang rancak, duduk kedai kopi, satu kopi, duduk sembang. Tajuk demi tajuk, demi tajuk, demi tajuk. Ya Allah, bila main tajuk kita ni,
Dia tengok jam, awak tak habis lagi. La haula wala quwata illa billah. Memang ada penyakit tu lah, syaitan ni jahat sangat-sangat pada. Maksud hadis ini, hadis tersebut ni, apabila dia kata ada salah seorang saudara anda meminta nasihat kepada anda, kecil bahasa anda ni, dia minta nasihat dekat kita, maka nasihatlah dia. Kalau kita rasa perlu, nasihatlah dia. Mulut lidah orang nak nasihat ni, agama beritahu dia bersedia nak cakap, ustaz saya nak tegur dengan dia, kita nampak dia punya teguran okey. Mesti pun dia kata kat sini, kalau dia kata, kalau tanpa diminta, kalau tak diminta nasihat, maka anda tidak wajib memberi nasihat. Kalau dia tak minta nasihat, tak wajib nak bagi nasihat. Tak wajib nak bagi nasihat apa tak? Mesti pun demikian, nasihat tetap menjadi akhlak Islamiah yang termulia, yang tidak layak ditinggalkan. Tak boleh kita tinggal. Nasihat ni kena, terutamanya yang fokus first sekali, kita sebagai mak bapak nasihat dekat anak selagi mana kita mampu hidup di dunia, nak tengok dia jadi yang soleh. Kita nasihat anak menantu kita, cucu kita, tegur. Itu yang kita target first sekali. Baru kita hu anfusakum wa ahlikum nar. Seru diri kita dulu, keluarga kita dulu daripada api neraka Allah Ta'ala. Kerana orang yang mengajak kepada sesuatu, yang ajak pada suatu kebaikan, pahalanya seperti pelakunya. Kita ajak dia solat, macam mana dia solat, macam mana dia semayang, dia mengaji, pahala makan. Macam ustaz dia mengajak dekat hampa, selagi mana hampa reti bab-bab agama yang tu yang ni semua, pahala semua main kat ustaz. Pasal tu kami sanggup main daripada Peneman Sungai Petani, nak dapat pahala mengaji ni. Macam-macam dengan anak menangis yang tu, nak dapat pahala malam ni. Sebelum nak lalui pahala, dia timam macam-macam Allahu Akbar kabirah. Itu nama ada ujian. Ujian apa dah? Allahu Akbar kabirah. Tengok apa dia kata kat sini. Yang keempat, itu yang ketiga. Habis yang ketiga kan? Yang ketiga dia kata bila orang Islam minta nasihat, wajib bagi. Ingat tak? Bila dia minta nasihat, kita kena fikir untuk dia. Macam mana nak sihat, macam mana nak fikir untuk dia. Kita kena fikir, hang tolong nasihat kat aku, hang kawan aku sekuliah, hang nasihat, hang tengok apa-apa kekurangan aku, hang beritahu. Cuma kita kata kat dia, hang ni semua bagus, aku tengok hang baran saja, cepat marah. So aku nasihat, aku tak tahu nasihat. Aku tengok hang ni cepat marah, semua okey, tapi hang cepat marah. Aku tak tahu nak buat macam mana lah. Aku cuba dah. Aku cuba ada dia kata jangan makan teh yang hangat-hangat, aku tak makan teh hangat dah. Kalau nak makan dia kata teh sekali pun bubur susu, aku bubur susu. Nak bagi lembut, dia amai keras je. Nampak tak? Dia macam-macam, aku tak tahu nak apa dah. Kan? Kadang-kadang ada, kita nasihat kawan kita tak, hang ni okey, tapi silap sikit hang tak boleh. Aku ingatkan hang dengan aku je, rupanya dengan bini hang buat macam tu. Allahu Akbar. Kita cuba seberapa daya yang kita boleh, kita tolong. Yang keempat dia kata, seronok jadi orang Islam mendoakan bersihnya jika dia bertahmid. Orang mukmin bila bersin, dia bersin. Dia bersin. Kita kena kata dia bersin, dia kata alhamdulillah, kita jawab. Tengok dia kata, tata cara seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW. Nabi kata, idza atasha ahadukum, apabila mana-mana orang yang bersin, falyaqul alhamdulillah, kata alhamdulillah. Kita ajak anak kita daripada kecil lagi, siapa dalam rumah kita bersin, alhamdulillah, ajak alhamdulillah. Berkali-kali kita kata, setiap yang ada dekat diri kita bersin. Bersin. Sekali dia bersin, walaupun hadi tak kuat, berpuluh penyakit, lebih daripada 40 penyakit keluar daripada batang tubuh dia, tak boleh keluar dengan apa cara, dia keluar melalui bersin. Lalu kita bersebut alhamdulillah. Boleh faham ke ni? Sekali ustaz, kalau dia ni jenis berkali-kali, boleh jawab dekat 3 kali je, masuk 4 kali bukan kata-kata alhamdulillah. Dan kita berdoa kepada dia, ya Allah, dia ni bukit penyakit ni. Nampak tak? Pasal tu Nabi kata, bila setiap kali Imam Nawawi, nampak tak? Dok show kat kita dalam kitab Iqna', setiap kali orang bersin, kalau boleh ambil ni,
Dia, kalau boleh tutup muka dia, digalakkan macam tu, digalak macam tu. Dia boleh kita jawab sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti dia ajak sini, boleh tak? Apa dengar betul-betul bab bersin. Orang Melayu ni kan bab bersin memang out, betul tak? Dia buat tak kisah aja. Sedangkan doa bersin ni besar sangat-sangat. Sampai Imam Abu Daud kan, Imam Abu Daud, dia dengar orang bersin. Dia dengar orang bersin jauh tu, sampai upah orang tu. Tadi hang bersin, tolong saat sebut alhamdulillah, aku nak jawab. Dia bersin alhamdulillah, yarhamkallah. Dia nak kata yahdikumullah yuslih balak. Dia harap orang yang bersin tu jawab pada yahdikumullah yuslih balak. Yang tu dia harap. Orang bersin tak ada doa tau. Doa yang paling special sekali, yahdikumullah, Allah bagi hidayah petunjuk kat hang, wa yuslih balak. Semua kehidupan yang tak betul Allah perbetul. Allahu akbar kabira. Nampak tak ni hadis dia. Nabi kata bila orang tu bersih, kata alhamdulillah. Dan kita yang dengar, dia kata falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamkallah. Lepas tu fa idza qala, bila dia kata kat kita yarhamkallah, kita pula kata falyaqul yahdikumullah yuslih balak. Nampak tak? Siapa kata? Pasal kita jawab dekat dia yarhamkallah, dia jawab dekat kita balik yahdikumullah yuslih balak. Maksud dia Allah nak bagi hidayah, Allah nak baiki kita. Nampak tak? Bila orang bersin je kita kata mudah-mudahan Allah bagi hidayah kat dia, Allah perbetul dia. Nampak tak? Maka menurut dia kata kat sini, Ustaz pergi dengan cepat nak. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, sunnahnya yang disepakati memang dengan dia kata tata cara, dia kata kalau ikut imam, tata cara bersin memang macam tu, tak ada jalan yang lain dia kata. Walaupun ada orang tunjuk dengan cara yang lain, tak ada, dengan itu saja. Dalam kitab Iqna ni kita yang bagus kitab di satu, dia menonjolkan kita Iqna, kita Imam Syafi'i, bagus kita Iqna. Disebut dia kata orang yang bersin hendaklah menutup wajah dia macam ni. Dia ambil pedan, kalau tangan dia, kalau dia ada kain tutup semua. Ini pendapat lah. Pendapat. Dan dia tunduk sikit, jangan macam tu. Yang tu nama dia gila. Kan babul gila nama dia kan. Bab yang bersin tunduk sikit tu, tunduk. Yang tu tertib. Subhanallah. Orang yang bersin hendaklah menutup wajahnya dan tidak menoleh, kemudian mengucap alhamdulillah. Mendoakan orang bersin, dia kata dengan bertamid, dengan mendoakan bagi orang bersin dengan bertamid, ukurnya adalah fardu kifayah. Sebaliknya orang bersin yang tidak bertahmid, kalau dia dia bersin tapi dia tak kata, kita nak jawab dekat dia, boleh tak? Boleh. Boleh, cuma hukumnya makruh. Makruh didoakan. Dia bersin, kita dengar dia bersin, kita berkata alhamdulillah. Kita tak dengar dia sebut alhamdulillah pun. Boleh tak? Boleh. Setengah ulama tak boleh. Yang ni dia kata boleh. Kita pun kadang-kadang kita kesian ada. Tak apalah, kita kata alhamdulillah, Allah bagi kerahmatan dekat dia, Allah bagi rahmat dekat dia. Pada. Namun dia kata khusus untuk dia kata kalangan anak-anak, budak-budak. Anak-anak kita bersin dan orang yang baru masuk Islam bersin, sebaiknya diajarkan. Budak-budak kan, Ustaz tambah sini, budak-budak dan orang tua-tua yang bodoh dibolehkan, dia kata ajarkan dia. Yang tua-tua ni kan bersin, pakcik sebut alhamdulillah, boleh kan? Tambah sini, anak-anak dia kata dan orang masuk Islam dan orang tua-tua yang bodoh dibolehkan ajar bersin baginya kan. Nampak tak? Dia tulis kat sini, tak nampak tak? Kaum lelaki dia kata hendaklah menjawab, dia kata tahmid lelaki. Kalau lelaki jawab lelaki, demikian pula dia kata perempuan jawablah perempuan. Tapi kita nak jawab untuk perempuan, dia kata dengan tahmid perempuan yang telah berusia lanjut boleh. Macam makcik-makcik kita ni alhamdulillah, alhamdulillah makcik kan. Boleh tak? Dah tua dah. Boleh tak? Boleh. Dah lanjut umur dah, pada boleh. Orang tua-tua dah lanjut umur semua boleh. Wanita-wanita yang lain macam kita kata dia tidak menimbulkan aman daripada fitnah,
tapi dia kita tak kenal dia bersin, kita kata Allah. Dia alhamdulillah. Itu nama dia gatai. Tak payah. Nampak dah gitu, tak payah. Itu nama dia. Jawab pi nama dia tu gatai, tak payah. Dalam agama dia tak benarkan. Tetapi kita duk mengaji macam ni, semua kita kenal, dia bersin alhamdulillah. Jawab. Boleh. Tapi kalau wanita tak kenal, kita tengok dia satu macam tak jawab dosa. Tak jawab pun tak apa. Dia berkata memang tak jawab, kan? Daripada dengan orang perempuan ni ada hak dia. Kecuali orang perempuan ni kita tengok yang aman daripada fitnah. Seorang laki-laki tidak boleh menjawab dia kata bersin wanita muda ajnabi. Muda ajnabi tak payahlah. Orang perempuan ni kita tolak sebelah. Demikian pula dia kata sebaliknya. Orang perempuan pun jangan jawab laki-laki. Dia bersin you katalah alhamdulillah. Tak tahu ya, tak payah. Okay. Apabila ada orang dia kata, apabila ada orang yang bersin dia kata hingga 3 kali. Tengok waktu. Bersin kali kedua, kali pertama, kali kedua, kali ketiga, 3 kali. Pada setiap kali bersin dia bertahmid, dia kata alhamdulillah, boleh kita jawab. Maka orang yang mendengar hendaklah menjawab, dia kata alhamdulillah tu. Sekali, 2 kali, 3 kali dibolehkan. Namun jika bersinnya dia kata dah lanjut dah 4, 5, 6 berkali-kali, ada kemungkinan disebabkan dia sakit. Agama kata takat 3 kali tu okey. Masuk kali ketiga kita doa, Allahumma anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqam. Doa syifa dekat dia. Nampak tak? Ada kemungkinan disebabkan sakit. Orang yang mendengar hendaklah mendoakan kesembuhan bagi saudaranya itu. Boleh faham? Takat ni dah cukup lah. Dia berbunyi tik-tak dengan arti kata 2 malam ni kita ambil apa dia. Walaupun nampak ilmu ni simple, pertama nasihat lah. Kalau kita rasa adik kita perlu nasihat, tapi nasihat tu boleh menimbulkan masalah, kita doa, kita ikhtiar, kita cuba buat yang terbaik. Yang kedua, bersin ni satu benda yang bagus. Doa yang paling cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. InsyaAllah. Saya ingat nak pergi habis tak dan juga. Yang kelima ni ziarah orang sakit. Bulan depan memang menarik. Apa kena ziarah orang sakit? Ziarah orang sakit ni Allah pahala dia. Ziarah orang sakit dengan orang mati. Seorang sahabat Nabi cari orang sakit tiap hari sampai ke mati. Siapa dia? Siapa dia? Yang Nabi kata, Nabi tanya di kalangan sahabat, siapa buat kerja ni? Satu hari boleh buat 3 kerja. Nabi kata bagus sangat-sangat. Ada berdiri siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah. Nabi kata, ya Allah, siapa ziarah orang sakit? Dia. Siapa ziarah orang mati? Dia. Siapa sedekah? Dia. Satu hari tu 3 benda pun boleh buat syukur. Ini satu hari sedekah pun kedekut. Main kuliah tak sedekah, nak mampu Orang mati pun tak mati-mati. Nampak tak? Tak ada siapa sakit. Pasal tu ya Allah, jenis ulama' ni macam mana pun dia cari orang sakit. Orang sakit ada. Pergi hospital, lepas asar kan, pukul 5 dia buka, pergi jalan, tengok seorang dua, beli apa buah, Allahu Akbar. Kita minta ke Allah, ya Allah, penyakit yang bermacam-macam bagam ni jangan ditimpa oleh aku ya Allah. Hari ni kau bagi aku sihat, ada orang yang sakit, aku ziarah dia ya Allah. Pahala orang sakit ni berapa ribu pahala dia? Malaikat berapa? 7 apa nanti dengar bulan depan. Kalau tak ni, kalau bagi tahu apa tak main pula. Nak tahu macam mana malaikat yang main khurumun, malaikat doa daripada pagi sampai ke petang ya Allah Tuhan. Dan ulama mengatakan ya Allah, jauhkan dia daripada penyakit, jauhkan diri daripada penyakit. Kita hospital besar sini, Langwai pun ada kan, ada geng-geng tak nak hari ni nampak Alim yang kuliah pun tak ada. Memang dia tak ada apa-apa lah ni. Jomlah ni kita buat program apa? Program berziarah. Hari ni hospital Langwai, lama-lama kita kenal orang sakit dan pakcik, insyaAllah. Terima kasih lah pakcik. Pakcik doa, tahu tak dia punya menangis dia punya tu, Allah sampai ke aras Allah dengar doa dia. La hawla wala quwwata. Bulan depan kita nak dengar macam mana ziarah orang sakit. Dan satu lagi ziarah orang mati. Boleh tak ikan? Ikan dah mesti dia ada.
Hang jangan tanya tajuk apa tau. Bulan depan kita tajuk ziarah orang sakit dan ziarah orang mati. Sampai Nabi SAW kata pasal tu, himpunkan amalan Abu Bakar ni dengan orang lain tak termampu. Tapi Abu Bakar selalu berlawan dengan siapa? Dengan Sayyidina Umar. Allah takdirkan kita pergi di Madinah, jasad Rasulullah, Allahu Akbar, kiri dan kanan dia sahabat dia Abu Bakar dan Umar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam Zahabi sampai tulis kelebihan yang Allah bagi pada benda tu. Tapi kalau kita pergi Madinah, kalau kosong, sekadar duk cerita, I pergi Madinah sejuk, I pakai baju, dekat tu ya. Kita pergi Madinah pakai baju sejuk, kan? Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap kalam Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanakallah.